Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke forum diskusi ilmu pada hari ini yang bertajuk Perkembangan Autisme dan Kesannya terhadap Akidah Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah join. Sebelum itu saya perkenalkan diri dahululah. Nama saya Aina Maisara binti Muhammad Sofi dan saya adalah moderator untuk forum kali ini. Dan seterusnya saya akan perkenalkan panel-panel kita yang adalah. Yang pertama adalah Encik Muhammad Farizan bin Nur Azman. Yang kedua adalah Encik Nur Nadira Husna binti Muhammad Latif. Dan yang ketiga adalah Encik Muhammad Fauzan bin Malik. Autisme bukan satu agama, tapi ia merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan autisme ini bertentangan dengan autisme yang merujuk kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Terma autisme ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu Atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Fahaman autisme ada tiga. Yang pertama adalah pantisme, yang kedua adalah dogmatik dan yang ketiga adalah afufatik. Golongan autisme di Malaysia kebanyakannya terdiri daripada dogmatik dan afufatik. Okey, kita mulakan dengan panel kita yang pertama iaitu Farizan. Soalannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan autisme dan bagaimanakah munculnya fahaman ini? Silakan. Terima kasih kepada moderator, kepada rakan-rakan panel yang saya hormati dan juga kepada semua yang sudi mendengar forum kita hari ini. Maksud autisme menurut Ensiklopedia Dunia 2005, autisme bermaksud tidak ada kepercayaan bahawa Tuhan itu wujud, manakala Oxford Dictionary 1949 mengatakan autisme merujuk kepada tiada kepercayaan mengenai kewujudan Tuhan. Definisi ateis bagi bahasa Arab ialah mulhid atau ilhad yang bermaksud jauh daripada pandangan yang betul. Organisasi Freedom from Religion Foundation menuntut untuk membuang slogan yang terdapat di muka wang kertas dolar itu yang dianggap anjada keagamaan. Secara umumnya, ateis boleh difahami sebagai orang yang tidak mempercayai atau mempercayai kewujudan Tuhan atau juga bermaksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan iaitu lawan kepada teisme yang bermaksud fahaman mengakui kewujudan Tuhan. Idea autisme telah dikemukakan oleh beberapa tokoh dari zaman Greek. Mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan serta mengingkari metafizik. Ini kerana masyarakat barat banyak meninggalkan agama Kristian secara berperingkat ketika zaman kesedaran atau zaman Enlightenment hingga zaman revolusi Pundestian kemuncak ketika berlaku revolusi Perancis. Perbuatan penindasan dan cekaman gereja telah memaksa masyarakat barat membuat keputusan meninggalkan agama Kristian dengan mengejar perkara di dunia seperti kemewahan, kebenaran dan kewangan. Pemikiran sosialisme dan komunis telah dikenalkan semasa zaman revolusi Perancis. Salah satunya tokoh ialah Karl Marx berpendapat untuk membina alam harus dibuang agama agar manusia menjadi sebagai Tuhan. Bahkan Friedrich Wilhelm menyokong penyataan manusia yang mencipta Tuhan itu sendiri. Antara faktor kemunculan autisme ialah teknologi yang semakin maju. Di zaman teknologi ini, manusia tidak lagi bergantung kepada ketuhanan apabila dalam kesusahan ia tidak memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan kerana manusia ada pengetahuan yang mendalam dalam ilmu sains. Kedua ialah kepercayaan sosial. Masyarakat sentiasa mengikut peredaran masa terutama adat dan norma kerana mereka sentiasa menerima perkara yang baharu dan menolak perkara yang lama. Seperti orang yang berpegang kepada agama merupakan golongan konservatif. Dan terakhir ialah dipengaruhi oleh moral. Mereka percayai bahawa moral tidak diperlukan kerana tidak percayai syurga atau neraka, menganggap manusia tidak memerlukan Tuhan atau syaitan untuk melakukan sesuatu perkara yang baik atau sebaliknya. Terima kasih kepada panel pertama kita, Encik Farizwan. Seterusnya kita akan beralih kepada panel kedua kita iaitu Encik Nadira. Soalannya adalah bagaimanakah perkembangan autisme di dunia? Silakan. Terima kasih kepada moderator yang saya hormati, panel-panel dan yang join forum hari ini. Okey, perkembangan autisme di seluruh dunia.
Menurut ahli sosiologi Phil Zuckerman, beliau menganggar sebanyak 500 hingga 750 juta orang di seluruh dunia tidak mempercayai Tuhan. Beliau juga menganggar sebanyak 200 hingga 240 juta ateis di seluruh dunia, yang mana China dan Rusia merupakan penyumbang utama di dalam angka tersebut. Dalam satu kajian lain oleh Pew Research Centers 2005, di 230 negara dan wilayah, terdapat 16% populasi dunia tidak terikat dengan mana-mana agama, manakala 84% terikat dengannya seperti agama Islam, Kristian, Buddha dan lain-lain. Contoh negara-negara etis ialah China, Republik Czech, Jepun, Perancis, Australia dan Iceland. Tidak terkecuali juga di negara-negara Arab seperti Maghribi, Mesir, Arab Saudi, Jordan, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait dan Palestin. Terima kasih kepada panel kedua kita iaitu Cik Nadira. Seterusnya panel ketiga kita iaitu Cik Fauzan. Soalannya adalah apakah kesan autisme ini terhadap akidah umat Islam dan faktor penyebab berlakunya penyimpangan akidah. Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Yang saya hormati rakan-rakan panel saya, Encik Farizwan dan Encik Nadira. Seterusnya, saudara-saudari yang sudi untuk join dan mendengar forum atau diskusi ilmu kita pada hari ini. Merujuk kepada sebuah buku bertajuk Gejala Agnostik, Satu Ancaman Akidah, terbitan Majlis Agama Islam Negeri Selangor MAIS pada tahun 2015. Antara contoh atau kesan apabila seseorang umat Islam itu terpengaruh dengan fahaman ateism ini ialah yang pertama, menolak agama dan doktrin keagamaan, menerima semua agama sekaligus kerana menganggap semuanya mungkin benar, mementingkan diri serta kemahuan sendiri dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, menganggap tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hidup ini, mempunyai tanggapan bahawa kebenaran dan kebatilan itu adalah sesuatu yang relatif, serta kebenaran adalah sesuatu yang semata-mata hanya nampak di depan mata. Membenarkan kemungkaran dan kebatilan sekiranya ianya mempunyai alasan yang tepat bagi mereka dan mempunyai kecenderungan berpegang pada konsensus yang diterima oleh masyarakat walaupun bertentangan dengan nilai-nilai agama serta moral kerana tidak memiliki standard nilai atau moral. Baik, seterusnya kita nak tengok pula apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mudah dipengaruhi oleh fahaman ateism ini sehingga menyebabkan pemikiran golongan ini menyimpang dari akidah Islam. Baik, yang pertama adalah pemahaman dan penghayatan ajaran Islam yang lemah. Mereka memikirkan Islam sebagai satu cara hidup dan mempelajari ajaran Islam hanya secara asas kerana menganggap ianya hanya sekadar pendidikan formal yang perlu dipelajari. Peringatan Allah boleh dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua adalah persekitaran yang mempengaruhi pemikiran, kepribadian dan cara hidup. Mereka yang menerima maklumat dan pengaruh yang luas daripada anasi-anasi negatif yang merosakkan diri mereka seperti media elektronik, media cetak, alam cyber, teknologi gadget dan rakan pergaulan yang salah. Peringatan Allah boleh dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 96. Yang ketiga adalah pemikiran skeptikal tanpa prinsip iman. Mereka mencari kebenaran Tuhan dan agama dengan bersandarkan kepada akal fikiran dan tidak menerima perkara yang bertentangan dengan akal fikirannya. Peringatan Allah boleh dilihat dalam surah Yunus ayat 36. Dan yang terakhir ialah penyelewengan akidah dan pemikiran oleh golongan berkepentingan. Mereka mempunyai sikap kurang peka terhadap sejarah dan realiti semasa yang menunjukkan terdapat golongan atau badan-badan tertentu termasuk golongan agamawan dan ahli politik yang mempunyai agenda tersirat untuk menyimpangkan akidah umat Islam. Peringatan Allah boleh dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 30. Saya kira setakat ini dahulu jawapan saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Encik Fauzan. Okey, soalan untuk panel pertama kita, Encik Farizwan. Apakah fahaman autisme ini daripada perspektif barat dan timur? Silakan. Okay, fahaman autisme dari perspektif barat antara tokoh ialah menurut Lorong Bagus, autisme adalah tidak percaya pada Tuhan dan mempunyai keraguan pada
kewujudan makhluk gaib. Selain itu, Baron D. Hobart telah menulis buku bertajuk The System of Nature. Dalam buku itu, beliau mengatakan beliau menolak kewujudan Tuhan serta mengutuk agama dengan keras kerana beliau percaya yang alam ini bergerak dengan mekanisme sendiri. Dan akhir sekali ialah Sigmund Freud menjelaskan bahawa ajaran agama adalah hayalan dan tidak sesuai di dunia. Beliau juga mengatakan karya ilmiah dapat diukur secara empirikal untuk pengetahuan dan bukan agama yang mencipta pengetahuan itu. Manakala dari perspektif timur, berbeza dengan barat, agama Islam menggunakan wahyu sebagai ilmu. Al-Quran menjadi sebuah rujukan atau pengetahuan dalam epistemologi Islam dan hadis adalah sumber pengetahuan yang menjelaskan Al-Quran secara terperinci. Agama Islam mengatakan ilmu itu amat diperlukan dalam semua kehidupan. Umat Islam menolak pemikiran ateisme kerana Islam dapat membuktikan bahawa Allah SWT wujud serta membezakan kewujudannya dengan makhluknya. Salah satunya surah At-Tur ayat 36. Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakui. Manakala surah Al-Baqarah 130, tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri, kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini dan sesungguhnya ia pada hari akhirat pula tetaplah dari orang-orang yang soleh yang tinggi martabatnya. Terima kasih Encik Farizwan. Okey, soalan untuk panel kedua kita. Soalannya adalah bagaimana pula perkembangan fahaman ateisme ini khususnya di negara kita Malaysia? Silakan. Okey, perkembangan ateisme di Malaysia pula. Ateisme di Malaysia mula mendapat perhatian ramai dan ramai yang berani mengaku diri mereka sebagai ateis apabila tertubuhnya satu kumpulan yang dikenali sebagai The Atheist Republic Council of Kuala Lumpur. Atheist Republic ini ditubuhkan oleh Army Nabawi yang mana beliau merupakan seorang bekas Muslim, ateis dan aktivis yang berasal dari Iran, Kanada. Selain daripada kumpulan ateisme tadi, terdapat juga laman sosial yang menyebarkan fahaman ateis seperti Warung Ateis, Malaysian Ateis, Free Thinkers dan Agnostics. Okey, menurut pendakwah Yayasan Maklumat dan Khidmat Islamik Masyuri Mahyudin, terdapat juga pelajar IPT yang terjebak dengan kegiatan etis ini dan mereka juga merupakan golongan yang mempunyai angka pengikut yang terbesar dalam kegiatan etis ini. Terima kasih Cik Nur Nakira. Okey, untuk panel ketiga kita, Cik Fauzan. Soalannya adalah jelas bahawa fahaman ateisme ini memberi kesan kepada akidah umat Islam. Jadi apakah solusi dan penyelesaian yang boleh diambil? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan dari saudari moderator kita. Untuk menjawab mengenai solusi atau penyelesaian masalah fahaman ateisme ini, kita sebenarnya perlu bekerjasama dan bukannya hanya mendiamkan diri dan membiarkan segala urusan ini diserahkan kepada pihak kerajaan, tokoh-tokoh ilmuwan maupun agamawan. Di sini saya bawakan beberapa cara atau kaedah yang boleh kita sama-sama cuba amalkan dalam usaha memerangi fahaman ateisme ini. Yang pertama adalah memperkukuhkan institusi keluarga. Di sini dibahagikan kepada dua, iaitu ibu bapa dan keluarga. Bagi ibu bapa, mereka perlu menjadikan diri sebagai contoh dari segi penghayatan ajaran Islam, kecintaan pada ilmu, pengamalan akhlak mulia dan daya kepimpinan kepada anak-anak. Bagi keluarga pula, mereka perlu menghayati dan menterjemahkan konsep baiti jannati, iaitu rumahku syurgaku, sebagai asas kesinambungan warisan sebuah keluarga yang beriman serta bahagia di dunia dan di akhirat. Terusnya adalah merangka strategi dakwah yang strategik dan holistik dengan mempergiatkan program-program dalam kerangka Islam yang mampu menambat jiwa umat Islam. Seterusnya adalah memperkukuhkan pendidikan Islam dan budaya ilmu.
kita perlu memastikan setiap umat Islam didedahkan pada pendidikan dan ilmu Islam melalui kaedah yang tepat, betul dan sahih, kerana kejahilan ilmu agama boleh menjerumuskan seseorang itu kepada ancaman akidah. Terima kasih Encik Fauzan. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada forum hari ini adalah fahaman autisme ini adalah fahaman yang mampu mengganggu pententeraman awam. Pandangan orang Islam juga secara langsung boleh terjejas sekiranya pemikiran untuk tidak memiliki Tuhan ini terus tersebar secara meluas. Fahaman ini juga perlu dibantras dengan segera supaya hidup lebih harmoni. Akhir sekali, agama Islam adalah agama yang lengkap, agama yang terbaik dan hanya Allah sahaja Tuhan yang berhak disembah. Terima kasih kepada panel-panel yang sudi hadir dan terima kasih juga kepada mereka yang sudi dengar dan join forum ni. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada forum ini. Mohon maaf jika tersilap kata. Semoga kita jumpa lagi dalam forum-forum yang seterusnya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.